Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, tuan-tuan guru, para alim ulama, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni Allah masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama dapat kita hadir ke surau ini, menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudiannya Allah pilih lagi kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita mengharapkan dengan asbab keberadaan kita dalam majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengurniakan barakahnya yang banyak kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ada juga manfaat yang kita perolehi, ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripada kuliah dan perbincangan ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah maghrib kita membicarakan tentang fiqh non-muslim, hukum-hukum fiqh, hukum-hukum syarak yang berhubung kait dengan isu-isu yang melibatkan hubungan dan interaksi kita dengan golongan orang-orang bukan Islam. Kita masih lagi dalam bab yang membicarakan dengan fiqh muamalah, bagaimana muamalah kita dengan golongan orang-orang bukan Islam. Malam ni kita nak masuk suatu tajuk ataupun isu berkaitan dengan apakah panduan syarak ataupun hukum bagi orang Islam yang bekerja dengan orang bukan Islam, maknanya majikannya orang bukan Islam.
Dia bekerja mendapat upah daripada orang bukan Islam. Dia sebagai pekerja, bos dia bukan Islam, majikan dia bukan Islam. Jadi bolehkah sebagai orang Islam kita mendapat upah ataupun bekerja dengan orang bukan Islam, ataupun dengan erti kata orang kafir? Maka dalam membincangkan perkara ini, tuan-tuan sekalian, bagi orang Muslim yang bekerja dengan majikan yang kafir ataupun non-Muslim, maka dari sudut pandangan syaraknya menghukumkan secara asasnya adalah harus. Tetapi hendaklah melihat daripada beberapa sudut ataupun dengan beberapa syarat. Keharusan ini berdasarkan kepada dalil yang mana Islam tidak melarang orang-orang Islam bermuamalah dengan orang bukan Islam, selagi mana muamalah itu tidak termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Dan asasnya juga berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, yang beliau berkata, Ataitu Nabi SAW yawman fara'aituhu mutaghayyiran qala qultu bi abi wa anta wa ummi ما لي أراك متغيرا قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ سلاسل قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دو تمرة فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبني يا كعب؟ قلت بأبي وأنت نعم. Ka'ab bin Ujrah suatu hari dia mendatangi Nabi SAW. Dia pergi ziarah Nabi. Bila dia pergi ziarah Nabi SAW, kata Ka'ab, fara'aituhu mutaghayyiran, aku nampak muka Nabi ni berubah, pucat, tak macam waktu-waktu lain yang aku duk jumpa Nabi SAW. Nampak macam lain sikit lah, berubah wajah Nabi, macam pucat, macam tak berapa sihat. Kita pun kan Nabi ziarah kawan kita, tengok nampak lain sikit pun kita tanya, lain, berubah. Kita perasan kalau selalu kita duduk kawan 2-3 bulan tak jumpa boleh tengok berubah surut banyak jadi macam itulah, bila dia tengok wajah Nabi tu nampak macam berubah, macam pucat, macam tak berapa sihat. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW, qala qultu bi abi wa anta wa ummi ma li araka mutaghayyiran. Dia kata kepada Nabi, demi ayahku dan ibuku adalah tebusanmu. Maknanya kasihnya. Orang Arab ni dia, bila dia nak nyatakan kasihnya, sayangnya pada seorang itu, mereka suka bersumpah. Bersumpah atas nama ayah dia, atas nama mak dia. Nak bertanya, nak menunjukkan sayangnya dia kepada Nabi SAW. Lalu dia tanya, mali araka mutaghayyiran, sebab apa yang aku nampak wajah Nabi ni pucat sangat ni, tak serupa waktu-waktu yang lain sebelum-sebelum ni.
Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma daqala jawfi ma yadkhulu jawfa dhati kabidin munzu salasin." Nabi menjawab, sejak 3 hari ni aku tak ada benda makanan nak makan. Maknanya sudah 3 hari Nabi tak makan. Tak makan dalam arti kata makan macam dalam keadaan orang yang sepatutnya makanlah. Bukan kata tak makan langsung. 3 hari memang tumbang lah. Maknanya tak ada makanan. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ketua negara, tapi pernah sampai masa 3 hari tak ada makanan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak makan. Kemudian kata dia, fazahabtu fa idza yahudiyyun yasqi iblan lahu. Maka aku pun pergi dan aku mendapati bahawa ada orang Yahudi sedang memberi minum unta. Fasaqaitu lahu. Lalu aku pun menawarkan diri, minta nak kerja dengan dia, ambil upah dengan dia, bagi makan, kerja bagi makan unta dia, bagi unta dia, belah unta dia lah, bagi minum air dan sebagainya. Dengan upahnya dapat kurma. Bayaran upahnya kurma. Dia kerja dengan Yahudi itu ada unta, dia bagi makan unta tu, bagi minum unta tu semua, maka sebagai balasan upahnya dapat kurma. Maka bila dapat kurma itu, fajama'tu tamran fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku kumpulkan kurma yang aku dapat upah daripada kerja dengan Yahudi itu, aku bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk teringat ni Nabi tak makan, tak ada benda nak makan. Lalu dia bawa dan dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya pada dia, min aina laka ya Ka'b? Hang dapat daripada mana ni kurma ni? Ambil daripada mana? Maka Ka'ab pun ceritalah bahawa dia bekerja dengan, ambil upah dengan Yahudi itu, dapat upah Yahudi itu bagi kurma. Lalu kurma itulah dia bawa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa. Cuma yang Nabi makan, lepas tu Nabi tanya dia. Nabi kata, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuni ya Ka'b? Adakah kau ni kasih padaku wahai Ka'ab? Jawab Ka'ab, qultu bi abi wa anta na'am, demi ayahku kau orang yang aku kasih. Jadi dalil ini, hadis ini menunjukkan seolah-olah Rasulullah tidak melarang. Maknanya kita dapat ambil faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Ka'ab. Dan Rasulullah menerima pemberian Ka'ab walaupun tahu bahawa pemberian apa ni yang Ka'ab dapat itu adalah upah yang dapat daripada orang Yahudi. Jadi ini juga menunjukkan dalil bahawa harus bagi seseorang Muslim itu menerima upah ataupun bekerja dengan orang bukan Islam, majikannya orang bukan Islam ataupun bosnya orang bukan Islam. Tetapi haruslah dilihat apakah jenis pekerjaan tersebut. Syarat yang pertama, walaupun secara asasnya Islam membenarkan, syarak membenarkan orang Islam untuk bekerja dengan orang bukan Islam, tetapi syarat yang pertama hendaklah melihat apakah jenis pekerjaan tersebut, tabiat pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan tersebut adalah harus dan halal dari sudut syarak dan juga undang-undang negara, bukan buat benda yang
haram dari sudut syarak dan juga haram dari sudut undang-undang negara, akan menyelundup ke dan sebagainya kan, maka dibolehkan seseorang itu bekerja dengan non-Muslim. Tetapi jika pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diharamkan, tabiat pekerjaan itu adalah tabiat pekerjaan yang diharamkan dari sudut agama, seumpamanya terlibat dengan pekerjaan yang berkaitan dengan perjudian, dia kerja kedai judi, walaupun dia tak main judi, dia tukang sapu sampah ya, tapi sapu sampah kedai judi. Jadi pekerjaan yang begitu, bukan kata orang bukan Islam yang kita bincang sebelum ni. Kalau tokeh dia Islam sekalipun, tapi kalau jenis pekerjaan yang begitu, pekerjaan yang dilarang dari sudut agama, maka haram untuk kita mendapat upah daripada pekerjaan yang begitu. Begitu juga yang terlibat dengan riba, perjudian, ataupun makanan yang haram, minuman yang haram, maka tak boleh. Pekerjaan yang begitu tidak membolehkan seseorang itu untuk terlibat, ataupun seorang Islam itu terlibat dalam pekerjaan yang begitu. Bahkan tak kira, bukan semestinya tokehnya Islam, bukan Islam. Kalau tokehnya Islam sekalipun, seseorang itu tak boleh melibatkan diri dalam pekerjaan yang tidak patuh syariah, ataupun dalam istilah kita hari ini non syariah compliant, syarikat yang tidak patuh syariah. Dia membuat perniagaan yang tidak patuh syariah, maka pendapatan hasil yang diperolehinya juga dianggap tidak patuh syariah, maka kita tidak boleh menerima upah daripada pekerjaan yang sebegitu. Jadi itu yang kita nak kena ambil kira. Yang kedua, ada juga pandangan mengatakan bahawa sebahagian para ulama berpendapat pekerjaan yang dianggap rendah, seumpamanya menjadi kuli, ataupun pembantu rumah, ataupun menyusu anak orang-orang kafir, maka sebahagian para ulama menghukumkan adalah makruh, dan sebahagian lagi menghukumkan haram, kerana mereka berpandangan bahawa orang Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanbaghi lil mu'mini an yuzilla nafsahu, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya sendiri. Seolah-olah bila kita jadi kuli, kuli ni maknanya peringkat rendah lah, macam seolah-olah boleh diperlakukan, disuruh buat macam-macam perkara. Tidak sewajarnya kita menjadi pekerjaan yang sebegitu kepada orang bukan Islam. Tetapi kalau pekerjaan yang melibatkan kemahiran kita, kepakaran kita, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau pekerjaan yang merendahkan martabat kita, sebahagian para ulama menghukumkan makruh, dan sebahagian daripada kalangan ulama juga ada menghukumkan haram. Ialah seumpama kalau kita jadi pembantu rumah, pembantu rumah
kepada majikan yang bukan Islam? Ada kan? Kadang ada bibit-bibit yang datang daripada negara Indonesia dan sebagainya. Kadang-kadang ialah mereka tak tahu siapa majikan mereka, tiba-tiba datang terpaksa kerja di rumah majikan mereka non-Muslim. Kalau dapat hak yang faham dan sebagainya, tak apalah. Tapi kalau hak yang tak faham, kadang-kadang duk suruh kan, bersihkan rumah. Takat bersih rumah tak apa lagi, tapi dengan duk bersih dengan tokong, pergi duk lap tokong dia pun kena lap sekali. Tak apa lagi. Tak, bukan kata tak apa, hak tu pun dah tak boleh dah kan. Lepas tu pergi duk suruh pula masak benda-benda yang haram. Mereka makan kan ikut dan ada. Dan ada kes yang macam tu kan. Jadi dalam konteks yang begitu, sebolehnya bahkan ada pandangan sebahagian ulama menghukumkan haram. Kita tidak boleh merendahkan martabat darjat kita terhadap orang bukan Islam. Ada kisah tuan-tuan sekalian, kawan saya. Tapi kadang-kadang ialah saya pun tak faham juga, tak tahulah macam mana mereka kehidupan mereka di sana kan. Ada kawan saya sama-sama pensyarah juga. Dia bukan Islam, Chinese. Dia kata, dia tanya saya lah, dia tak tahulah pasal Islam, dia tak apa tahu sangat. Tapi dia kata dia ada bibit Islam daripada Indo lah. Dia kata, orang Islam bolehkah masak babi ni untuk orang bukan Islam? Saya kata, mana boleh. Orang Islam dilarang makan babi, bukan dekat makan, terlibat dengan kaitan dengan yang ada hubung kait dengan babi pun tak boleh. Tapi dia kata bibit dia tak kisah. Bahkan bibit dia offer. Dia kata, bapak, kalau bapak mau makan khinzir, bapak boleh beli, saya boleh tolong masakkan. Tapi saya tak makan khinzir, dia kata. Makna bibit tu yang offer. Dia kata dia faham lah, biasa dia kata dia memang makan lah. Tapi dia faham lah bibit tu Islam. Bila dia makan, biasanya dia beli, dia tak akan suruh lah bibit dia buat. Dia akan suruh isteri dia sendiri masak apa semua makan. Dia tahulah orang Islam dia tak boleh makan babi. Tapi dia kata peliknya bibit tu yang offer. Bibit tu kata, bapak, kalau bapak mau makan khinzir tak apa, bapak beli, saya boleh tolong masakkan. Tapi saya tak makan. Jadi fitnah pula tuan-tuan. Jadi sepatutnya tak boleh. Sebab tu daripada awal lagi, seboleh yang mungkin, janganlah kita jadi kerja-kerja yang macam tu majikannya kepada orang bukan Islam. Jadi akan timbul banyak masalah dan sebagainya. Yang kedua, syaratnya adakah kerja tersebut menjejaskan tanggungjawab sebagai seorang Muslim? Ini bukan soal majikan Muslim ke majikan non-Muslim ke. Dua syarat ini terguna pakai dalam semua perkara. Hatta kalau bos dia orang Islam sekalipun, tapi dalam pekerjaan yang dia ceburi itu boleh menjejaskan dia, tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, dihalang untuk dia melakukan kewajipan dia sebagai seorang Muslim, maka haram hukumnya kita terlibat dalam pekerjaan ataupun berada dalam majikan yang seperti itu. Ada seumpamanya tak dibenarkan kita solat, dan setengah majikan
Tengah hari ni dia kata, you nak solat, you solat, tapi you solat waktu time you rehat. Ada berapa kelang yang dibuat laporan tak dibenarkan pekerjanya untuk keluar solat Jumaat. Kita you nak keluar solat Jumaat, you keluarlah pukul atau pukul 1, pukul 2. Ada nak ataupun rutin kerja kita tu menyebabkan kita tak boleh tinggal sampai kita tak boleh nak solat, maka pekerjaan yang macam tu tidak wajar untuk kita terlibat. Ataupun tak benar kita puasa bila bulan Ramadan, ada ada satu kes berlaku di Kanada. Suatu saya duduk di sana, ada seorang orang Pakistan ke orang Arab, dia bekerja sebagai tukang masak di restoran milik orang bukan Islam lah. Dan dia dipaksa untuk masak ni lah, makanan-makanan yang haram ni termasuk khinzir. Bukan dekat dipaksa masak dan dipaksa makan. Akhirnya dia saman balik majikannya. Dia menang. Dan itu berdasarkan human right lah, kerana bukan berdasarkan pada hukum dan sebagainya. Maknanya dia tidak seolah-olah atas nama majikan itu tidak menghormati pendirian agama dia. Jadi majikan itu kena bayar balik berapa banyak lah. Tapi sampai begitu, maknanya ada kes-kes yang macam tu. Begitu juga hari ini, bukan kita kata kat tempat negara kafir, negara kita pun ada dari sudut syarikat-syarikat yang mewajibkan pakaian-pakaian yang tertentu yang tidak membenarkan untuk menutup aurat bagi perempuan yang bekerja dalam syarikat mereka. Ada? Tuan-tuan boleh cari sendiri lah. You nak kerja, kami punya uniform skirt ni atas boleh lutut. Nak pakai tudung tak boleh. Jadi sepatutnya pekerjaan yang macam tu kita tak boleh terlibat. Hukumnya adalah haram, kerana boleh menjejaskan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Bahkan ada dulu syarikat yang offer jadi promoter, kalau you pakai skirt lagi tinggi ada alarm khusus, lagi singkat lagi tinggi gaji dia rata-rata. Jadi tak boleh. Bahkan kalau kita terlibat juga, bahkan pendapatan kita, upah yang kita peroleh itu dianggap sebagai upah yang tidak patuh syariah yang haram. Jadi Islam tidak menegah hubungan muamalah antara Muslim dengan non-Muslim, dan hubungan ini dijaga dan dipupuk dengan baik, berbalik kepada soal maslahah dan kebaikan bagi individu Muslim itu sendiri. Sebaliknya, jika Muslim bekerja dengan majikan Muslim tetapi tabiat kerja itu sendiri sudah tidak harus, contohnya kerja-kerja yang terlibat dengan perjudian ataupun pelacuran ataupun ialah benda-benda yang tidak patuh dari sudut hukum syaraknya dan juga dari sudut undang-undang, dari sudut cetak rompak dan sebagainya, buat pekerjaan yang melanggar peraturan-peraturan negara, elak cukai dan sebagainya, kita panggil apa, dengan cara yang tidak betul, barang-barang cetak rompak, tiruan dan sebagainya, itu juga termasuk pekerjaan yang dilarang. Bahkan dalam aspek yang lebih rumit,
ialah pekerjaan sebagai pembantu rumah di majikan non-Muslim. Ini kita kata tadi. Kerana cabarannya lebih besar kerana dalam masa 24 jam berada di rumah orang bukan Islam, maka sudah tentu banyak kerja yang perlu dibuat, dan mungkin antara skop kerjanya memasakkan makanan-makanan yang haram. Maka inilah merupakan cabaran yang sukar bagi seorang Muslim bila bekerja dalam sektor yang begitu. Dan bagaimana dengan masa rehat untuk menunaikan ibadat salat khasnya setiap hari dan ibadah puasa bulan Ramadan? Disebabkan agak mustahil pekerja Muslim tinggal dengan majikan non-Muslim dapat mengelak daripada unsur-unsur tersebut, maka tidaklah harus, bahkan haram pekerja Muslim bekerja sebagai pembantu rumah di rumah non-Muslim. Tapi hari ini peraturan tidak mensyaratkan begitu. Bahkan orang bukan Islam boleh ambil pembantu rumah di kalangan orang Islam sendiri bekerja di rumah mereka. Jadi kita sendirilah yang sepatutnya kena ingatkan kepada orang Islam agar tidak bila jadi pembantu rumah dan sebagainya, jangan menjadi pembantu rumah kepada orang bukan Islam. Tapi kalaulah dibuat peraturan bahawa tidak terlibat dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi, diberi ruang untuk, ada juga majikan yang begitu. Pekerja Muslim dia tahu, dia beri jaga kebajikan untuk solat dan sebagainya, makan tak terlibat dengan makan-makan yang haram dan sebagainya. Kalau benda itu boleh dijaga, maka haruslah untuk terlibat dalam pekerjaan yang seumpama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula seseorang Muslim yang terlibat dalam rumah ibadat, kerja-kerja yang melibatkan rumah ibadat, seumpamanya membuat rumah ibadat, dia kontraktor ataupun dia kerja binaan, tapi dapat projek buat gereja, dapat projek buat pagar tokong, kuil, dapat projek repair tangga batu kek, projek pula bagus pula. Jadi bolehkah seseorang Muslim terlibat secara khusus dalam pembinaan rumah-rumah ibadat ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan rumah ibadat orang bukan Islam, termasuklah gereja, tokong dan sebagainya? Baru ni kecoh waktu banjir, kan, banjir kat mana yang teruk baru ni, kan, ramai sukarelawan turun bantu mangsa-mangsa banjir. Ada satu kumpulan pelajar ni, pelajar Melayu Islam, dah tak ada tempat lain kampung, semua orang lain pergi tengok, ada satu tokong pun kena banjir lah. Dia pun turun pergi cuci tokong. Jadi bolehlah orang Islam terlibat walaupun atas nama ia dah bukan ambil upah, atas nama kerja sukarela, pergi duk cuci, duk bersih kuil ataupun tokong. Mungkin anak-anak kita terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan, kebajikan, kan, pergi bantu masa banjir, kena dihantar untuk membersihkan gereja atau membersihkan tokong, kuil dan sebagainya. Dalam perkara ini, tuan-tuan sekalian, ada dua pandangan para ulama. Majoriti pandangan ulama mengatakan tidak boleh, haram orang Islam terlibat secara langsung berkaitan dengan rumah ibadat orang bukan Islam. Dan ini pandangan majoriti di kalangan ulama
termasuklah kesatuan fik Islam antara bangsa. Mujtama' fi al-islami juga menghukumkan haram. Termasuklah majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i menghukumkan haram, tak boleh. Termasuklah mazhab Maliki pun menghukumkan haram, tak boleh. Cuma ada sebahagian kecil pandangan daripada minoriti ulama dalam mazhab Hanafi. Mereka mengharuskan kaum muslimin terlibat kerja-kerja yang berkaitan dengan rumah ibadat, asalkan tidak mengagungkan rumah ibadat itu ataupun penyembahan syirik ataupun penyembahan berhala orang-orang kafir itulah. Termasuk juga pandangan Dr. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Qardawi dia agak kontra dalam pandangan ini. Pada dia mengharuskan, tapi dengan syarat-syarat yang ketatlah. Tapi pandangan majoriti ulama yang lain, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan ulama-ulama yang lain menghukumkan haram. Tak boleh atas nama apa sekalipun kita terlibat secara langsung bekerja yang melibatkan rumah ibadat, kuil ataupun gereja. Alasan yang membolehkan apa? Alasan yang membolehkan di kalangan para ulama yang mengharuskan itu antaranya Dr. Yusuf Qardawi. Mereka berfatwa akan keharusan bagi kaum muslimin untuk terlibat dalam pembinaan gereja ataupun rumah ibadat. Kerana baginya, bila beliau ditanya akan hukum bagi kaum muslimin yang terlibat dalam proses binaan ataupun menerima tender pembinaan rumah ibadat non-muslim dan hukum mengambil manfaat daripada keuntungan projek tersebut, maka beliau mengungkapkan pandangan yang harus, sebagaimana pandangan-pandangan ulama yang kita sebutkan tadi. Ada sebahagiannya kecil yang mengatakan harus, tetapi beliau tetap menekankan bahawa sebahagian ulama yang lain mengharamkan, menghukumkan haram untuk terlibat dalam kerja-kerja yang begitu. Dan ulama yang menghukumkan haram untuk terlibat dalam kerja-kerja berkaitan dengan rumah ibadat berpegang kepada dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolong dalam berbuat perkara kebajikan, dan jangan kamu bertolong-tolong pada melakukan perkara dosa dan maksiat. Ini asasnya dalil yang menghukumkan haram. Keharusan ini diberi berdasarkan atas kelonggaran kalaulah kita tidak bekerja dalam perkara itu, seolah-olah kita tidak ada pekerjaan yang lain yang boleh menyaruh kita, ataupun secara tidak langsung kita bukan bekerja secara direct dengan rumah ibadat tu. Macam kita sebut sebelum ni lah, orang yang kerja dengan Grab Food, dia bukan dapat upah direct daripada sektor yang haram itu, tapi ada ketika tertentu dia terpaksa hantar. Tiba-tiba nak kena hantar makanan pergi rumah orang kafir ataupun pergi tokong, tapi sebenarnya dia bukan dapat upah direct daripada rumah tokong itu. Serupa jugalah macam kontraktor, bukanlah dia ni direct kerja di bawah tokong itu, tapi dalam banyak-banyak kontrak tiba-tiba dapat satu. Kalau dia tolak projek itu,
dia kena denda dan sebagainya, mungkin peluang untuk dia dapat projek yang lain suka dan sebagainya, maka atas dasar itulah pandangan-pandangan yang mengharuskan, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi itu kata diboleh dalam keadaan yang macam tu. Macam driver taksi lah, tiba-tiba satu hari Tok Cha yang tahan taksi dia suruh hantar balik kuil kan. Bukan seolah-olah dia mendapat menjadi hari-hari driver taksi kepada kuil itu, tidak. Maka seolah-olahnya begitulah keadaannya. Kita dah masuk isyak, tuan-tuan sekalian. Kita bagi laluan untuk azan dulu, insya-Allah kita sambung sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kesimpulan yang boleh kita ambil bahawa hukum orang Islam terlibat dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan rumah ibadat ataupun tokong pada agama yang lain ni, majoriti ulama menghukumkan haram. Orang Muslim untuk terlibat apa-apa kerja ataupun usaha untuk membina ataupun membangunkan rumah ibadat, tokong, dan juga termasuklah gereja. Dan juga tidak harus, maksudnya haram atas nama sukarelawan sekalipun untuk kita bantu yang melibatkan urusan rumah-rumah ibadat ataupun juga tokong. Samalah, kita ambil upah pun tak boleh, atas nama kita tolong pun tak boleh. Tetapi bagi orang bukan Islam, untuk mereka bekerja di rumah ibadat ataupun di rumah ibadat kita lah, di masjid, di surau kita, hukumnya adalah harus. Boleh orang kafir terlibat dengan kerja-kerja, umpama kerja-kerja dalam surau lah, dalam masjid, pasang TV ke, pasang aircon ke, tapi sebaiknya panggil orang Islam lah, bantu orang Islam, apa di bisnes orang Islam. Tapi kalau kata kita tiba-tiba terpilih kontraktor daripada orang bukan Islam, dialah yang pakar, maka dari sudut hukumnya boleh, tidak ada halangan. Bahkan dalam keadaan terpaksa, agama Islam ni kita lihat satu agama yang fleksibel, maknanya ada pertimbangannya dalam keadaan-keadaan yang tertentu, bukan terlalu rigid. Kalaulah katakan pekerjaan kita itu bukan kita yang menentukan dasarnya, kita yang menentukan keputusannya. Seumpama tuan-tuan sebagai seorang arkitek, tapi bukan tuan-tuan yang sebagai owner kepada syarikat arkitek itu, hanya pekerja saja. Tiba-tiba company yang tuan-tuan bekerja itu dapat projek untuk buat gereja, tuan-tuan lah kena design gereja. Tapi bukanlah tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun kerja dia duduk design gereja tu je. Syarikat arkitek yang umum lah, barangkali bangunan tiba-tiba dapat tender daripada buat gereja dan sebagainya. Kalaulah ada pilihan, kalau dia boleh tolak kerja itu, bagilah arkitek yang bukan Islam untuk design, maka itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak ada pilihan, dia dipaksa ataupun atas nama tugas dia mesti juga kena design dan sebagainya, maka dalam keadaan itu kita bolehlah mengambil pandangan yang mengatakan harus tadi. Antaranya sebahagian kecil pandangan ulama dalam mazhab Hanafi dan juga pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri. Kalau dah tak dapat elak, lagi mana boleh elak, kita elak. Mungkin ada lagi arkitek-arkitek bukan Islam bagi kat daerah, tapi kalau dah tak boleh lah, kita sebagai pekerja saja terpaksa ikut arahan tugas yang telah diberi, maka dalam keadaan yang begitu kita ambillah pandangan-pandangan yang boleh mengharapkan. Tapi kalau kita bos, kita yang boleh buat keputusan, tolaklah, janganlah ambil projek-projek yang begitu. Tokai aircon, kan dapat tenders pasang aircon di gereja, tolaklah, kan tak kaya pun dengan sebab tu saja, kan, supaya rezeki yang kita dapat, pendapatan yang kita dapat itu lebih bersih. Ini kita kata dalam keadaan kita tidak ada kuasa untuk menolak, kita sebagai pekerja, maka bolehlah ambil pandangan-pandangan yang mengharuskan tadi. Tapi asasnya kita kata
majoriti di kalangan para ulama menghukumkan haram. Jangan kita terlibat dengan apa-apa kerja, usaha yang melibatkan untuk kita membangun dan membina rumah-rumah ibadat pada agama yang lain. Jadi itulah kesimpulannya, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ini dapat kita jadikan panduan dan pedoman untuk kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan perubatan pula. Kaitan dengan perubatan yang ada hubung kait dengan golongan bukan Islam. Termasuklah kita dirawat oleh doktor yang bukan Islam. Isteri kita nak salin tiba-tiba, yang nak sambut baby itu doktor bukan Islam. Kita terserah kadang kan. Jadi macam mana hukumnya, insya-Allah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya